Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam sejahtera kepada yang berbahagia Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh yang sudi bersama kita pada pagi ini untuk kuliah subuh, membimbing bacaan Yasin, doa dan seterusnya tazkirah yang berusaha Puan Rosniati Mansur bersama dengan tim Gemah Nur Iman yang dirahmati lagi dikasihi seluruh pencinta ilmu muslimin muslimat yang sudi memilih Gemah Nur Iman pada pagi ini bagi mengimarahkan kuliah bersama dengan Al-Fadil Ustaz, insya-Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dirafakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dan rahmatnya. Kita dipanjangkan umur, dipertemukan lagi pada pagi yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan Allah lancarkan urusan hari ini. Allah limpahkan dengan rezeki yang berkat dan segala pintu kebaikan buat kita semua. Amin. Allahumma ya amin. Selawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan ahli keluarga baginda. Bagi memberkati kuliah subuh, mari sama-sama kita membaca ummul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan majlis kita diberkati, dipayungi oleh para malaikat bersama kita di halaqah ilmu pada pagi yang penuh barakah ini. Ya Allah, ya Mujib, ya Wahhab, kita terus panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan menganugerahkan kesembuhan dan penawarnya kepada mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkanlah dengan rahmatnya. Hanya Allah yang maha menyembuhkan. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Berilah keafiatan untuk Wan Aisyah anda, Ustazah Hanisun Mat Hanifah, Hajah Hanizah Mat Hanifah, Muhammad Syar Katmin, Samsir Azlan Ahmad, Maimunah Muhammad Hashim, Hawa Dahnia Muhammad Aziz, Rosnani Muhammad, Zainal Abidin Mat Sabudin, Nur Asikin Lajis, Elias Aziz, Latifah Hussein, Syarifah Faidah, Syed Ahmad, Zahara Hussein, Muhammad Faiz bin Muhsin, Roslinda Muhammad Yusuf, Muhammad Saiful Karimi Muhammad Yusuf, Rosilawati Syarif, Roslinda Amrul Razak, Siti Nur Zawati Amran, Nur Naslina Abu Nasir, Khairul Bariyah binti Harun, Ismail Muhammad Yunus, Najah Abdul Rahman, Jaruhaiza Haji Ahmad, Sofian Ahmad, Siti Hawa binti Abdul Rahman, Azihan Mat Saman, Fazilah Muhammad, Hanisah Muhammad Hanisah binti Hashim, Muhammad Ilham Danish bin Muhammad, Nurul Asila Muhammad Yusuf, Samir Husaini Muhammad Yusuf, Sazwan Husaini Muhammad Yusuf, Muhammad Azri Husin, Muhammad Yusuf bin Haji Umar, Zahara Muhammad sekeluarga Amran Samsudin, Munawwarah binti Abdul Sabih, Sa'ad Harun, Datin Sharifah Makzim, Azizah Lebaimat, Rupiah Kurdi, Siti Rahimah binti Ja'far, Farhida Fariyati Abdul Ghaffar,
Tengku Rozila, Tengku Azman, Zarina Sultan, Kasim bin Abdul Rahman, Emilia Nur Raisya binti Muhammad Izzat Nur, Latifah Ismail, Nur Madia Mukhtar, Rafi'ah Yahya, Izzat Adit Nasruddin, Rebecca Teresa Wibro, Wan Nabiha binti Wan Abdullah, Hamudah Hassan, M. Nazi M. Yusuf, Mas Kartina Seman, Muhammad Zarid Idlan bin Abu Nasir, Mahani Arsyad, Hajah Halus binti Husin. Dan juga kita doakan kepada semua yang tersenarai sebanyak 225 orang, 228. Mudah-mudahan Allah berikan syifa yang sempurna. Dan kepada jemaah yang hadir pada pagi ini, sekiranya diuji dengan pelbagai dengan uji dengan kesihatan yang kurang baik, diuji dengan pelbagai masalah. Mudah-mudahan sebab kita berada di halaqah ilmu bersama dengan Ustaz pagi ini membaca kalamullah, kita berdoa, mudah-mudahan Allah permudahkan segalanya, insya-Allah. Tanpa melengahkan masa majlis, dengan segala sukacita mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh untuk terus memimpin bacaan Yasin, doa dan seterusnya tazkirah pada pagi ini. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalam ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa khabar semua? Sihat? Ya Allah. Rasa macam lama betul lah tak jumpa ni. Itulah. Syukur Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang ikuti pada pagi ni diberi afiat oleh Allah. Diberikan sihat, diberikan ceria hatinya, tenteram hatinya, tenang. Hatinya seronok dapat bersama Gema Nur Iman pada pagi hari. InsyaAllah terima kasih juga kepada semua yang saban hari, saban waktu memberikan infak kepada Gema Nur Iman untuk mengimarahkan ataupun kita sebut memeriahkan, memakmurkan majlis ilmu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang terus menginfak, setiap hari akan ada malaikat yang mengatakan dan mendoakan, Allahumma a'ti, ya Allah berikan kepada kulla munfiqin, setiap orang yang menginfak itu khalafa, gantian yang lebih baik. Mudah-mudahan setiap orang dapat doa yang itulah. Mudah-mudahan insya-Allah. Tak kisah sikit atau banyak, cepat atau lambat, awal atau akhir, mudah-mudahan Allah berikan bahagian yang terbaik. Yang kedua, saya mohon maaf kerana minggu lepas banyak kali saya skip kerana di luar jangkaan saya, di luar kemampuan saya nak mengatur jadual, kerana almarhum pakcik saya yang mana pada hari Selasa tu nazak, pada hari Isnin tu nazak, pada hari Selasa meninggal, dan pada hari Rabu pagi pun sebenarnya Gema Nur Iman dah reconfirm dengan saya beberapa kali dengan jelas, dan tiba-tiba saat akhir pagi Rabu tu juga saya pun tak dapat bersama kerana tiba-tiba ada perkara mendesak yang perlu diuruskan lagi. Jadi sebab saya diberi peluang mengimamkan solatnya dan dan yang lain-lain lah, urusan-urusan sikit. Almarhum ada anak tapi anaknya masih agak muda lagi. Jadi dia perlu bantuan sikit lah daripada sepupu-sepupu yang lebih senior untuk menguruskan. Jadi itulah. Jadi mohon maaf lah. Jadi kalau siapa yang tunggu-tunggu sekali, rupanya tak ada ni pagi ni. Maknanya bukan Gema Nur Iman tidak membuat langkah awal untuk mencari pengganti, tapi saya yang kelemahan saya yang pada saat akhir terpaksa perlu undur diri, bukan terpaksa. Perlu undur diri kerana ada beberapa komitmen yang berkaitan dengan arwah. Jadi alhamdulillah pagi ni rupanya Allah berikan berikan peluang untuk kita bersama. Perkara yang ketiga, biasalah benda-benda viral ni menjadi tumpuan. Semalam viral kematian salah seorang daripada asatizah yang saya tak berapa kenal, tapi ada sebahagian kawan-kawan saya yang kenal.
yang kenal uh, iaitu yang kita maklum beliau sedang mengajar di sebuah masjid di Shah Alam, mengajar kuliah subuh lebih kurang begitu. Dan di antara perkara yang positif yang dapat kita pelajari ialah orang yang suka dengan ilmu, cinta dengan majlis ilmu, suka mengajar dan suka belajar, suka menambah ilmu dan memperbaiki diri, maka Allah berikan dia lorongan. Ketika hujung kematian tu dia menyebutkan semua itu kesilapan saya, mengakui akan kesilapan diri. Kemudian dia dapat minum air, kemudian merasa sedikit berat, lalu menyebutkan perkataan Allah Ta'ala pada akhir percakapan dia, pada kalimah yang hujung di dalam kehidupan dia. Jadi tempatnya baik, perkataan yang terakhir baik, mengakui kelemahan diri, dia kata tu semua mungkin silap saya semua baik. Jadi bersama dengan orang yang baik dalam majlis ilmu, dia berada di hujung usia dia, dia berada di taman syurga di dunia. Jadi sangat 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 baiklah kita sebutkan begitulah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita husnul khatimah, mudah-mudahan, sebab hidup kita ni sementara saja dan kita memang akan meninggal dunia. Saya akan meninggal. Saya tak akan berlama-lama juga di Gema Nur Iman ni. Satu hari nanti mungkin saja orang lain yang mungkin kelihatan sakit lebih tidak sihat daripada saya yang mendoakan kematian ketika saya meninggal dunia. Mungkin saja, sebab tak ada jaminan yang sihat pergi dulu atau yang sakit. Jadi kita syukur Allah tempatkan kita dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis selawat, majlis-majlis baik. Mudah-mudahan ini sebagai satu usaha. Kenapa? Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melalui suatu jalan untuk tujuan menuntut ilmu. Jadi dia lalui jalan Gema Nur Iman ni, tujuan dia bukan nak tujuan lain-lain, tak ada. Dia memang nak tambah ilmu lillahi ta'ala. Sahalallahu lahu, nanti Allah akan permudahkan untuknya tariqan ilal jannah, jalan dia ke syurga. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalan Hajjah Naimah Abdul Majid ke syurga. Mudah-mudahan Allah permudahkan jalan Hajjah Asmah Kasdi jalan ke syurga. Mudah-mudahan Allah permudahkan jalan Elina Wati menuju ke syurga. Mudah-mudahan Allah permudahkan jalan Hadijah Idris ke syurga. Mudah-mudahan Allah permudahkan jalan Hajjah Haslina Omar menuju ke syurga. Mudah-mudahan Allah permudahkan jalan Hajjah Khairiyah Idris menuju ke syurga. Dan semua sekali lah, dalam kita ni mengharap sebenarnya, mengharapnya kepada Allah. Jadi pengharapan tu dikira dusta kalau tidak disusuli dengan tindakan. Tapi Alhamdulillah kita berusaha tak nak berdusta kepada Allah. Atau bahasa tu agak kasar sikit, dengan catatan jujur dengan diri kita sendirilah. Bahasa yang sedikit lembut. Kalau bahasa yang sedikit kasar, berdusta kepada Allah. Kita mengharapkan mati dalam husnul khatimah tapi tak buat benda-benda yang husnul tu. Husnul tu yang baik tu tak dibuat. Tapi Alhamdulillah hari ni Allah perkenankan, beri taufik pada kita, kita dapat himpun sama-sama nak baca ni surah Yasin ni. Jadi mudah-mudahan Allah terima amalan kita. Dan kerana kita suka kepada taman syurga di dunia, harap-harap Allah berikan kita taman syurga di akhirat. Jadi itu 3 perkara. Maka sama-samalah kita membacakan surah Yasin lillahi ta'ala. Mudah-mudahan biniyat istifa juga kesembuhan untuk orang-orang yang kita doakan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Semuanya baca insyaAllah sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون
إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم
إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم عافنا وعافهم اللهم عافنا وعافهم اللهم عافنا وعافهم من كل بلاء الدنيا والآخرة. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada bulan yang penuh dengan keberkatan ini, pada pagi dan waktu yang penuh dengan kebaikan ini, kami bersama dalam platform Gema Nur Iman Google Meet. Kami berhimpun, kami bersama, kami berukhuwah, memohon, meminta, merayu, mengharap kepadamu ya Allah, agar kami dijadikan di antara sebahagian hamba-hambamu yang ikhlas berdoa meminta kepadamu. Kami mohon agar engkau berikan kesihatan, keafiatan, kesembuhan kepada orang-orang yang kami niatkan di dalam hati kami, yang telah disebutkan sebahagian namanya yang engkau lebih mengetahui akan perihal serta keadaan mereka yang sebenar. Kami mohon kepadamu ya Allah, kurniakan mereka yang dalam keadaan tidak memberangsangkan, ketika mana mereka diuji dengan kesakitan, diuji dengan keperitan, diuji dengan penyakit, agar mereka tetap berada dalam landasan kehambaan diri yang sepenuhnya kepadamu ya Allah, pengharapan yang tinggi kepadamu ya Allah, tidak pernah merasa kecewa dan putus asa dengan rahmatmu ya Allah, sentiasa meletakkan keyakinan kepadamu ya Allah, sentiasa berkebergantungan kepadamu ya Allah. Pada masa yang sama, mereka juga adalah orang-orang yang tidak putus asa untuk berusaha, berikhtiar, mencari jalan agar mereka dapat kembali sihat walafiat. Sihatkan tubuh badan mereka ya Allah. Permudahkan mereka dalam urusan ibadah. Permudahkanlah mereka dalam urusan ibadah. Permudahkan mereka dalam urusan ibadah. Sesungguhnya amat berat bagi mereka yang sedang diuji dengan kesakitan untuk menyempurnakan ibadah mereka. Permudahkanlah ya Allah. Permudahkanlah ya Allah. Permudahkanlah ya Allah. Kami juga mohon kepadamu ya Allah, agar kami diberikan husnul khatimah. Kami berusaha memperbaiki diri, kami berusaha untuk berada dalam lingkungan yang bermanfaat. Kami berusaha untuk selalu berada di taman syurga di dunia. Apalah kiranya engkau berikan, kurniakan kepada kami pengakhiran yang baik dalam hidup kami, di tempat yang paling baik, bersama dengan orang yang paling baik, ketika melaksanakan amalan yang paling baik, diisi hatinya dengan niat-niat yang paling baik untuk bertujuan semata-mata kerana-Mu ya Allah, iaitu tujuan yang baik.
Kami mohon kepadamu ya Allah, himpunkanlah kebaikan yang sebanyak-banyaknya dunia dan akhirat bagi semua yang mengikuti program Gema Nur Iman pada pagi ini, agar segala apa yang telah dibelanjakan, segala apa yang telah digunakan, segala apa yang telah dimanfaatkan semuanya menjadi perkara-perkara yang bermanfaat untuk urusan akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, alhamdulillah. Siapa yang baru masuk, yang baru tiba, yang baru dapat ikuti bersama kita, jazakumullah khairal jaza. Semoga ceria pada pagi ini, gembira, semangat. Ada yang nak urusan hospital, mudah-mudahan lancar. Ada yang nak urusan ke kedai, ke pasar, mudah-mudahan dapat barang yang dihajatkan. Ada yang pagi ni cuma dekat rumah santai-santai saja. Mudah-mudahan kopinya sesedap rasa, seenak menikmati, mudah-mudahan insya-Allah. Kalau ada goreng sesuatu kat dapur, jangan lupa. Kan tengah hangus sekarang. Sana-sana makan pisang, bukan pisang goreng. Nama dia pisang, nak kata bakar tak berapa bakar. Pisang kebakaran. Dia bukan pisang bakar, bukan pisang goreng. Pisang kebakaran. Wal'iyadzubillah. Siapa yang hari ni mungkin dia berpuasa, mudah-mudahan puasanya diterima. Afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram atau kama qala. Sebaik-baik puasa selepas puasa bulan Ramadan adalah puasa bulan Allah, yakni Muharram. Siapa yang berpuasa, semoga Allah terima amalan puasanya. InsyaAllah, amin. Allahumma amin. Ustaz, Sumaya apa khabar? Sumaya alhamdulillah ada sebelah saya ni. Isteri saya tengah hantar anak-anak sekolah. Dialah teman saya kat sebelah ni. Alhamdulillah masih dalam fisio. Belum boleh lagi jalan, belum boleh ni, dia masih perlukan perlukan fisio yang berterusan lah. Doakanlah mudah-mudahan Allah beri dia kekuatan. Pinggang dan otot bahagian peha punggung dia perlu dikuatkan sikit, mudah-mudahan. Tangan Saya pun hari Rabu ni kena pergi fizio juga. fisio juga. Oh, lutut. Lutut orang muda. Lutut orang muda. Mudah-mudahan insya-Allah lututnya sihat tu nanti insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam aja. Nak Ustaz tu umur berapa? Anak saya umur 1 tahun 7 bulan. Berapa? Iyalah, insya-Allah. 1 tahun 7 bulan. Okey. Itulah. Jadi Ustaz jatuh ke? jatuh tidak, dia ada GDD. Dia panggil apa? Global Development Delay. Global Development Delay. Kelewatan perkembangan global. Kelewatan maknanya dia apa? Nak kata dia sakit, dia tak ada sakit apa. Tak ada sakit yang serius lah, tak ada. Maknanya ada masalah tulang apa ke, tak ada. Cuma dia lewat. Dia ada lambat sikit. Lambat. Angkat sikit Ustaz, tengok anak Ustaz tu. Oh ya, dia tengah tidur. Tidur? Oh ya Tadi ke? Okey, tak apa. Ngengok dia dengar Yasin je, innama amruhu kun fayakun je, lelap. Tadi senyum-senyum. Macam InsyaAllah speech delay Ustaz lah Ustaznya. Macam speech delay lah tu Ustaz, insyaAllah. Speech delay, betul. Dia ada kelas Tak, speech. dia begitu dulu delay Ustaz. Dia. Dianya semuanya dulu Ustaz. Tapi Alhamdulillah sekarang ni dianya sembuh total Ustaz, dah besar, dah dewasa sangat-sangat sekarang ni. Dulu memang Ustaz. Dan umur dia Ustaz tak bergerak langsung Ustaz. Oh, sampai umur berapa tu? 6 bulan dia langsung tak bergerak. Kemudian tu dianya masuk sekolah. Dia kalau berdiri begitu tu dia boleh jatuh. Berdiri lurus dia akan jatuh. Dia tak boleh berdiri dia sebab kaki dia tak kuat semuanya Ustaz. Masa Anak kecil? saya mengalami itu. Ya, masa kecilnya. Sekarang? Lepas tu Alhamdulillah sekarang dah 30 tahun umurnya Ustaz. Dah normal macam orang biasa dah Ustaz. Dan saya percaya ada Ustaz juga dengan izin Allah akan percaya macam itu. Amin. Amin, mudah-mudahan. Amin. Itulah.
Itu yang apa tu? Apa? Dah dapat nama Ustaz dah. Itulah mudah-mudahan. Dia sebab tu yang kami pun positif. Doktor pun kata dari segi fizikal dia kata doktor selalu cakap ini okey sangat kata dia. Dia kata lebih mencabar orang yang kalau tulang dia bengkok ataupun ada kekurangan pada bahagian tertentu tulang dia dan sebagainya. Dia kata tulang cukup apa semua, cuma dia kata ambil masa, kena sabar. Yang penting ada perkembangan peningkatan lah. Ustaz, itu jugalah yang doktor cakap dengan saya dulu, Ustaz. Oh, baik. Ya. Alhamdulillah. Berkat doa mak dia tu, mudah-mudahan makbul Ya, insya-Allah. Ustaz, sembuh. Alhamdulillah dengan izin Allah. Sembuh, Ustaz. Tengoklah anak Ustaz juga macam itu besok. Sebab dia tak ada apa defect, cuma tulang dia lemah. Tulang dia agak lemah sikit di peringkat Ya. awal. Ya, betul Ustaz. Peringkat awal. Sampai berdiri pun dia tak boleh. Kalau kakinya lurus gitu kan berdiri, dia akan jatuh balik semula. Sampailah macam itu Ustaz. Tak pernah ada spot untuk dia. Dia tak boleh apa pun Ustaz. Tapi Alhamdulillah sekarang ni macam dulu kan memanglah doktor kata macam itu, tapi Alhamdulillah saya banyak membaca Jazalalil wal Ikram Ustaz. Jalali wal Ikram. Ya, daripada dalam perut lagi Ustaz. Doktor dah cakap begitulah keadaannya. Saya redha, saya terima apa yang Allah bagikan pada saya. Alhamdulillah Ustaz. Anak saya jadi okey, tak ada apa-apa. Bila dia masuk sekolah menengah Ustaz, dia okey langsung jadinya. Alhamdulillah. Sama kita berdoa Ustaz, terus berdoa. Amin. Terima kasihlah semua yang mendoakan. Mudah-mudahan kabul doa semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi itulah dia punya cerita dia. Dan menyentuh tentang perkara yang berkaitan dengan perbincangan kita Al-Quranul Karim ni. Sebelum kita nak masuk kepada ayat kisah untuk kita ceritakan bagaimana seseorang yang diuji dengan ketakutan oleh Allah, kemudian Allah tenangkan dia daripada ketakutan yang menyelubunginya, iaitu menyentuh tentang ketakutan yang menyelubungi Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang ada mushaf Al-Quran boleh buka muka surat 316. 316. 316. Ada satu kisah petikkanlah kita sebut di tengah-tengah kisah tu berkenaan apa yang berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam ketika mana hendak menghadapi ahli sihir Fir'aun pada suatu ketika dululah, ketika zaman Nabi Musa alaihissalam. Baik, perhatikan bermula pada ayat 65. Ayat 65. Sebelum nak cerita tentang Nabi Musa kan menghadapi apa kita sebut kezaliman Fir'aun kan. Kezaliman Fir'aun ataupun kejahatan Fir'aun lah. Sebelum nak cerita zalim dengan jahat ni, saya nak bagi satu soalan. Teka-teki kira-kira. Alamak, ada pula teka-teki pagi ni. Harap-haraplah pagi ni ramai tak dapat jawab. Harap ya Allah tangkum, minta tak dapat jawab. Dalam banyak-banyak kuih apa yang paling jahat? Lompat tikam. Allahu Akbar. Aduh, dapat juga jawab. Ya Allah. Oh, memang dah mahir betul lah. Saya rasa kita nak ubah lah. Tak nak lah konsep teka-teki lagi lah. Rasa macam dah surrender lah. Dah tak boleh lah. Adjust hari Isnin tak boleh. Adjust hari Rabu tak boleh. Memang dah tak boleh buat apa-apa lah. Hari tu bagi kat Ustaz tak jawab. Kalau anak kembung nak buat apa, Ustaz tak jawab. Itulah tak tahu. Allahu Akbar. Baik, lompat tikam, kuih lompat tikam. Tapi kuih tu tak adalah jahat. Namanya teka-teki. Mana ada kuih jahat kan? Tapi namanya teka-teki. Baik, kita lihat ayat 65. Kisah Nabi Musa ni ketika mana berhadapan dengan ahli sihir Fir'aun. Dikatakan Fir'aun tu memiliki 70,000 ahli sihir. Wallahualam, ahli sihir dia ramai, bukan satu dua.
Lalu ketika itu mereka semua ahli-ahli sihir tu berkata kepada Nabi Musa, qalu ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, kami bagi engkau pilihan. Pilihan apa? Engkau nak mula dulu atau kami yang mulakan dulu? Nak mula apa ni? Mula menunjukkan kehebatan. Bukan memulakan sihir, sebab Nabi Musa tidak menggunakan sihir. Nabi Musa kita sebut apa? Mukjizat. Kita tak sebut Nabi, seorang Nabi mana ada melakukan sihir, tak ada. Seorang Nabi dituduh sebagai ahli sihir, ada. Dituduh. Tapi seorang Nabi tidak melakukan sihir. Kenapa tak melakukan sihir? Sebab sihir tu puncanya apa? Puncanya syaitan. Puncanya apa? Puncanya adalah dari jin-jin yang kafir. Kenapa? Kerana sihir ni adalah perbuatan keji, perbuatan yang hina, perbuatan yang tidak mulia, perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda di antara dosa-dosa besar ialah asyirku wassihru. Syirik dan juga sihir. Nabi letakkan sihir tu dalam ranking kedua. Sebab daripada sihir itu dia akan berpindah, sama ada dia akan berpotensi untuk menuju kepada syirik. Menuju kepada apa? Kepada syirik. Baik. Jadi mereka kata, ya Musa, wahai Musa, imma antulqiyah, pilih sama ada engkau hendak melemparkan tongkatmu itu, wa imma, atau yang kedua ialah annakuna, kami akan menjadi awwala man alqa. Kami akan menjadi orang yang akan melemparkan. Jadi kamu nak campakkan tongkat kamu untuk tunjukkan keajaiban yang kamu miliki, atau kami dulu yang akan campakkan apa yang kami miliki ni, tali-tali dan juga tongkat. Zaman itu ahli sihir menggunakan tali-tali dan juga menggunakan apa? Tongkat. Jadi mereka dah pergi ke mana-mana, mereka bawa tali. Mereka pergi ke mana-mana, mereka bawa tongkat. Tapi tongkat dan tali itu adalah alat untuk mereka wujudkan keajaiban, kelainan yang dinamakan sebagai sihir. Itu ahli sihir di zaman Nabi Musa lah. Kita tak dapat bayang pada zaman tersebut, di antara kehebatan ataupun kita sebut kemuncak penguasaan manusia tentang sesuatu kemahiran ialah ramai orang yang berkemahiran dalam ilmu sihir. Tak dapat bayang macam mana. Pergi ke sana ada orang yang pandai sihir. Pergi ke sini ada orang yang pandai sihir. Pergi rumah depan ada 2-3 orang yang pandai sihir-sihir. Tak dapat bayang suasana begitu. Dan dianggap benda tu biasa. Dianggap benda tu biasa dan ramai pula tu yang beraktiviti dengan aktiviti sihir. Jadi mereka bagi pilihan kepada Nabi Musa. Engkau nak campak dulu ke ataupun kami yang campak? Kami yang campak. Qala, lalu Nabi Musa berkata, bal alqu. Bahkan kata Nabi Musa, maka lemparkanlah. Kamulah campak dulu. Kamu mulakan dulu. Nabi Musa memberikan laluan kepada ahli sihir untuk mereka mempamerkan sihir-sihir mereka. Lalu lalu pada ketika itu tiba-tiba tali-tali yang mereka miliki, hibal tu dia jamak daripada perkataan hablun. Hablun maknanya tali, hibal maknanya tali-tali. Wa isiyuhum, dan apabila tongkat-tongkat mereka, yukhayyalu ilaihi, dibayangkan kepada Nabi Musa. Dibayangkan tu maknanya dikhayalkan kepada Nabi Musa. Tapi bukan maknanya Nabi Musa jadi orang khayal, bukan. Jadi dia gunakan kemunculan tali dan kemunculan tongkat itu bertukar menjadi satu objek yang lain. Jelmaan, dijelmakan dengan khayalan, dijelmakan kepada Nabi Musa hasil daripada min sihrihim, dari sihir yang mereka lakukan. Tiba-tiba muncul yang namanya ular-ular yang banyak. Annaha, yang mana kemunculan
ular tersebut tas'a. Itu nama dia apa merayap-rayap. Tas'a ni dalam apa? Merayap lah senang cerita. Allahu Akbar. Bila dia tengok muncul ular-ular besar pada ketika itu yang ditunjukkan oleh ahli sihir, maka mestilah kita rasa terkejut. Kalau saya tiba-tiba muncul ular, bukan ular sihir. Kalau muncul ular betul pun kita rasa terkejut. Baru-baru ni orang viral nampak apa? Ular anaconda kata dia. Ular besar tiba-tiba muncul. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan jangan berlakulah. Ceritanya rasa terkejut. Apakah situasi yang sama terkejut itu ada pada Nabi Musa alaihissalam? Jawapannya ada pada ketika itu. Fa'aujasa fi nafsihi, maka selepas daripada muncul ular-ular yang banyak tu, maka terkenalah kepada diri Nabi Musa khifatan. Tiba-tiba mula merasa gentar dan takut kepada Nabi Musa. Nabi Musa rasa terkejut lah. Rasa seram tengok ular-ular yang besar itu. Mula rasa khifah. Khifah ni dalam bahasa Arab maknanya khauf. Khauf tu maknanya takut. Merasa sedikit takut daripada itu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketenangan kepada Nabi Musa. Siapa beri ketenangan? Allah. Siapa yang hari ni ada rasa takut, jangan bimbang. La takhaf, jangan rasa takut. Siapa hari ni rasa takut sebab tinggal di rumah sorang-sorang, jangan rasa takut. Siapa yang ni rasa takut kerana sudah ditinggalkan pasangan, jangan rasa takut. Siapa yang ada rasa takut hari ni nak berurusan dengan hospital, jangan rasa takut. InsyaAllah, Allah akan berikan ketenangan kepada kita. Dengan syarat, kita mesti letakkan kebergantungan kita kepada Allah. Nabi Musa merasa takut apabila ahli-ahli sihir memunculkan ular-ular yang besar di hadapan itu. Rasa takut kerana tak tahu ni ular ni gigit aku ke, makan aku ke, telan aku ke, patuk aku ke, belit aku ke, ataupun melanggar aku ke. Lalu Allah Ta'ala firmankan, Qulna, kami berfirman, La takhaf. La takhaf. Wahai Nabi Musa, jangan engkau merasa takut. Jangan rasa takut. Kenapa jangan rasa takut? Sebab apabila kita meletakkan kebergantungan kepada Allah yang tinggi, rasa takut itu akan merendah. Rasa takut akan merendah. Apabila kita menanamkan dalam hati kita, menambahkan perasaan takut kita kepada Allah, Allah akan jadikan ketakutan kita kepada benda lain akan berkurang. Memang macam tu. Memang begitu keadaan kita. Siapa yang merasakan keagungan dan kebesaran Allah, maka masalah yang lain akan mengecil dan semakin kecil. Tapi siapa yang tidak menanamkan dalam hati dia keagungan, kehebatan dan kekuasaan kebesaran Allah, maka nanti masalah yang kecil akan terasa besar. Masalah yang kecil akan terasa besar. Sebahagian besar masalah dapat diselesaikan bukan kerana kita menyusun banyak langkah untuk masalah itu diatasi. Tapi kebanyakan masalah itu cara mengatasinya ialah apabila kita membesarkan rasa kebergantungan kita kepada Allah yang tinggi. Dalam keadaan itu yang seperti itu, masalah yang besar akan semakin kecil dan dapat diatasi. Cuba kita lalui kehidupan dengan prinsip yang begitu. Kita akan melalui pengalaman sehingga kita mengatakan, betul lah. Memang betul lah macam tu. Memang kita bukan directly menyelesaikan masalah tersebut. Tapi sebelum masalah tersebut kita nak sibuk atasi dia, kalaulah kata, contohnya ginilah. Katalah kita menghadapi suatu masalah contohnya. Contohlah kita menghadapi satu-satu masalah yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Bila kita menghadapi satu masalah, ada 3 langkah yang mesti kita fikir. Ada tiga fakta yang mesti masuk dalam cepat-cepat dalam fikiran kita, dalam hati kita.
untuk 3 langkah ni adalah tanda kita meletakkan kebergantungan kita kepada Allah. Bila apa-apa masalah. 3 ni. Okey, yang pertama apa? Yang pertama ialah kita akan tahu bahawa masalah ni hanya sementara dan dia akan berlalu pergi. Ini 3 ni step ni untuk kita letakkan kebergantungan kita kepada Allah. Baik Bila datang je tu masalah, apa je masalah? Masalah sakit, masalah duit, masalah masa, masalah apa? Kita kena ingat masalah ni dia hanya sementara, dia akan pergi nanti. Yang kedua, kita tahu, kita cakap dengan diri kita, masalah ni adalah benda yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Memang sampai masa dia akan berlaku. Dan akan datang ada beberapa hal-hal yang lain yang berbentuk masalah yang bila sampai masa pun dia akan berlaku kat kita. 3. Baik. Yang ketiga, cepat-cepat kita cakap kita bahawa sebenarnya di sebalik masalah itu Allah sudah sediakan ganjaran sekiranya kita bersabar menghadapinya. Dan baru kita fikir macam mana cara nak menyelesaikan masalah. Apa saja masalah, apa saja cabaran. Jangan rasa takut, jangan rasa gentar, jangan rasa kita rasa macam kitalah satu-satunya orang yang menerima bala dekat dunia ni, ataupun kita rasa kita tak sepatutnya kita terima dan sebagainya. Masalah datang, yang pertama, saya tahu masalah ni sementara dan dia akan berlalu pergi. Sebab hidup kita, daripada kita lahir, daripada kita mula mengingat sampai sekarang, banyak tak masalah kita hadapi? Banyak tak masalah yang kita telah pun hadapi dan telah pun lalui? Jawapan dia banyak. Dah berakhir kan? Dah berakhir lah. Ustaz, dulu saya susah Ustaz. Dulu saya orang miskin Ustaz. Dulu saya nak memulakan hidup masa mula-mula kerja naik turun bas payah Ustaz. Dulu tak ada kereta Ustaz. Dulu saya tuan haji. Dulu hajah. Dulu saya begini. Dulu saya begini. Kan masalah tu dah tak ada kan? Masalah tu dah tak ada kan? Dulu saya rumah kecil. Dulu saya nak membesarkan anak terkejar-kejar. Dulu saya masa bekerjanya banyak kali. Dulu kita pun cerita dulu. Dulu tu jadi pengajaran kepada kita atau tidak? Kalau jadi pengajaran, maknanya yang ke hadapan harus kita lebih bijak dalam meletakkan kebergantungan kepada Allah. La takhaf, tak perlu kita bimbang. Kita tahu masalah tu berat. Bukan kita memperlekehkan masalah, bukan. Bukan kita merendah-rendahkan masalah orang lain, bukan. Bukan kita memperkecil-kecilkan keadaan kesusahan orang, bukan. Bukan itu maksud kita. Tapi kita nak letak kebergantungan jiwa besar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita katakan, dapat saja masalah, Allah, aku meyakini masalah ni sifatnya sementara dan dia akan berlalu pergi sebagaimana masalah yang lain. Yang kedua, ya Allah, aku tahu bahawa masalah ini adalah benda yang Engkau telah takdirkan sebelum aku ada, sebelum bumi ada, sebelum manusia ada, sebelum alam diciptakan. Memang sampai masanya ini masalah tu tiba kepada aku. Memang begitu. Cuma kita tak tahu saja kerana Allah rahsiakan perkara yang berkaitan takdir dan ketentuan. Yang ketiga, ya Allah, aku syukur kerana di sebalik kesusahan dan masalah hanya tinggal aku menghadapi dengan sabar saja. Kerana ganjaran Engkau telah sediakan pada urusan yang akan datang, iaitu urusan akhirat. Bila kita nampak perkara tersebut, yang sekarang kita nampak dia akan berlalu pergi, yang dulu kita nampak bahawa ia adalah sesuatu yang memang telah ditakdirkan, yang akan datang kita tahu bahawa adanya ganjaran atas kesabaran, lepas tu kita tawakal, lalui, hadapi, kita tempuh sebagai hamba Allah yang salih, cari jalan penyelesaian. Macam itulah. Nabi Musa, Allah Ta'ala firmankan, la takhaf, innaka antal a'la. Sesungguhnya engkau, wahai Musa, engkaulah yang akan berada di atas. Di atas tu maknanya akan mengungguli, akan mengatasi, akan mengalahkan mereka. Lalu apa nak buat ni untuk kalahkan mereka? Ahli sihir dah mula keluarkan ular-ular mereka. Lalu Allah Ta'ala firmankan, wa alqi ma fi yaminika. Dan lemparkanlah apa yang berada di tangan kananmu. Nampak? Tidak disebut apa yang berada di tanganmu. Tapi yamini. Yamin tu makna dalam bahasa Arab kanan. Nabi Musa pegang tongkat dengan tangan
kanan. Nabi Musa membawa kebenaran dengan memperlihatkan bahawa kelebihan kanan. Siapa yang makan dan minum, gema nur iman, makan dan minum dengan tangan kanan. Siapa yang pergi walimah kerja kahwin, jangan suap tangan kanan, sulam air, minum dengan tangan kiri, jangan. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Hanya senya syaitan yang makan dan minum dengan tangan kiri. Dulu ada satu orang hamba Allah, dia tengah duduk-duduk makan, Rasulullah melintas di hadapannya, dia makan dengan tangan kiri. Lalu tiba-tiba Nabi tegur kepada dia. Nabi kata, wahai si fulan, makan dengan tangan kanan kamu. Lalu dia pun bagi alasan. Dia kata, wahai Rasulullah, tangan kanan saya tak boleh angkat lah Rasulullah. Payahlah. Lalu Rasulullah kata, ya, engkau memang tidak akan dapat mengangkatnya sampai bila-bila. Lumpuh masa tu juga. Rasulullah kata apa? Tidak ada sesuatu ma min syai'in yamna'uhu illa al-kibr. Tidak ada sesuatu pun yang menghalang dia sebenarnya untuk mengangkat tangan kanannya, makan dengan tangan kanan, melainkan dia sebenarnya apa kita sebut sombong, angkuh. Orang suruh makan tangan kanan, dia bagi alasan, padahal tangan dia tak ada apa-apa masalah. Bila Nabi sebut je begitu, terus lembik tangan dia, terus tak boleh angkat. Terus tak boleh angkat. Ini bukan cerita makan ni. Dalam bab pegang tongkat pun Nabi Musa memegang tongkat dengan tangan kanan. Lalu disuruh campakkan. Wa alqi, campakkan apa yang berada di tanganmu wahai Musa. Talqaf, nescaya nanti ia akan menelan. Tongkat tu akan munculkan sesuatu yang akan menelan ma sana'u, apa yang telah mereka lakukan, mereka buatkan. Yang mereka buatkan tu sihir lah. Yang mereka buatkan tu munculkan ular-ular sihir tu lah. Yang Nabi Musa campakkan, hasilnya nanti kemunculan mukjizat tu akan menelan semua apa yang mereka buatkan. Innama sana'u kaidu sahir. Hanya senya mereka itu melakukan sana'u, membuat kaidu sahir, iaitu tipu daya yang dilakukan oleh pensihir-pensihir. Allah Ta'ala nyatakan, wala yuflihus sahiru, dan seorang tukang sihir tidak akan sesekali dapat menang haitsu ata, daripada mana pun mereka datang. Sihir tidak akan menang maknanya apa? Sihir tidak akan dapat mengalahkan mukjizat. Sihir tidak akan dapat mengalahkan mukjizat seorang Nabi. Kenapa dinamakan mukjizat? Mukjizat makna dia apa? Apa makna mukjizat? Mukjizat datang daripada perkataan a'jaza. A'jaza. A'jaza maknanya apa? Melemahkan. Apa makna a'jaza? Melemahkan. Jadi apa makna mukjizat? Sesuatu yang melemahkan dan mengalahkan. Jadi apa pun kehandalan manusia pada zaman-zaman dan kaum tertentu, apabila seorang Nabi yang diutus mendatangkan mukjizat, maka mukjizat pasti akan sifatnya mengalahkan dan tidak akan dapat dikalahkan sampai bila-bila. Allah jadikan seperti itu. Yang pertama, untuk menunjukkan bahawa sihir bukan perkara yang perlu kita kagumi dan hormati. Tak perlu. Tak perlu. Orang tu boleh sihir, boleh buat ni. Hebatlah dia, handallah dia, baguslah dia. Tak ada hebat mana pun, tak ada handal mana pun. Ada orang guna sihir untuk kebal. Saya tak kata kebal tu salah. Saya kata kalau sihir kebal. Kalau sihir, ingat tu. Sihir untuk kebal. Dulu saya ingat lagi masa saya kecil-kecil dulu, ada sebahagian orang yang dulu masih mengamalkan sihir untuk kebal. Kalau dia buat trik-trik yang bukan sihir, tak apalah. Ini memang dia gunakan pemujaan. Memang dia gunakan pendewaan. Memang dia gunakan pembelaan. Sehingga dia nak sihir supaya kebal. Jadi bapak saya pernah nasihatkan saya lah. Dia cakap dengan saya, yang pertama dia kata sihir tu tak perlu kita kagum.
selama mana dia adalah sihir. Selama mana dia sihir, tak perlu kagum. Yang kedua, dia cakap dengan saya, kalaulah sihir tu bagus, kalaulah sihir kebal tu bagus, saya tak kata ilmu kebal. Ilmu kebal mungkin dia ada pemakanan tertentu. Mungkin dia ada apa tertentu. Tak, saya bukan cakap ilmu kebal. Saya kata sihir kebal. Ayah saya penasihat saya, dia kata apa? Kalaulah sihir kebal tu bagus, nescaya kenapa ada yang namanya tawaran untuk berjihad di jalan Allah? Lebih baik semua pakai sihir kebal aja, pergi perang, seorang pun tak lut. Seorang pun tak mati. Seorang pun tak cedera. Tetapi yang diberi ganjaran besar terus masuk syurga, yang namanya besok darahnya menjadi saksi, semuanya yang berdarah-darah. Semuanya yang terpotong-potong. Semuanya yang terkerat-kerat. Semuanya yang terhancur-hancur. Jadi, penentuan tentang kebagusan tu bukan ditentukan oleh macam mana jasad kita tak kena apa-apa mudarat, bukan. Tapi bagaimana kita ketika kita terkena dengan sesuatu ujian. Bagaimana kita. Kalau badan tu disoyat-soyat, kalau kulit itu dicincang-cincang, kalau tulang itu dipatah-patah, tapi jalannya betul, prinsip hidupnya betul, akidahnya betul, tujuannya betul, jalannya, bapak saya cakap lah, dia ingatkan saya, jalannya ke syurga juga. Tapi kalau molek-molek, jalannya badannya molek-molek, langsung tak load ini, tak batah ni, tapi cara pengambilan, cara pemerolehan dia tu adalah dengan cara sihir, nanti ujungnya ke neraka juga. Jadi bukan soal apa yang boleh dilakukan oleh sihir, tapi apa yang sukar dalam hidup ni adalah macam mana nak jadi hamba Allah yang taat kepada Allah. Ustaz, Jadi, ya saya. Ustaz tanya, Al-Quran itu kan mukjizat. Bagaimana kata ianya melemahkan? Bagus ni, soalan yang sangat baik. Salah satu daripada mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu daripadanya adalah Al-Quran. Dan dalam banyak-banyak mukjizat Nabi Muhammad, semuanya tidak dapat kita lihat lagi pada hari ini, melainkan satu yang dapat kita lihat dengan mata kita, dapat kita dengar dengan telinga kita, dapat kita baca dengan bacaan kita, tilawah kita, iaitu Al-Quranul Karim. Baik, dari sudut mana Al-Quran ini boleh dikira sebagai sifatnya melemahkan? Kan begitu kan? Melemahkan. Yang pertama, dilihat dari sudut Al-Quran ini tidak akan ada sesiapa pun yang mampu mengubah, memadam, meminda, menyelewengkan ayatnya dari sejak ia diturunkan sampai hari kiamat. Semua bentuk penulisan, semua bentuk catatan, semua bentuk ukiran catatan, apa saja platformnya, apa saja dia punya alat yang diguna, sama ada kertas atau batu atau kulit atau apa, semuanya sifatnya hilang, berubah, bertambah, berkurang, diedit, lupus, semuanya sifatnya gitu. Cari saja apa-apa manuskrip zaman bila ke, dia akan menerima keadaan yang seperti itu. Kerana sifatnya lemah. Boleh dikalahkan oleh pasir. Boleh dikalahkan oleh kualiti kertas. Boleh dikalahkan oleh tenggelamnya kapal. Boleh dikalahkan oleh pecah kuatnya ribut yang melanda. Sehingga banyak penulisan-penulisan catatan-catatan apa saja. Batu bersurat ke, kitab lama ke, kitab perjanjian lama, semuanya kalah. Tapi Al-Quran, dia bersifat mengalahkan dan tidak dapat dikalahkan. Itu satu sudut yang pertama. Sudut yang kedua, kalau dihimpunkan semua jin dan manusia untuk mengarang satu ayat dalam bahasa Arab yang ayatnya lebih berkualiti, lebih sedap berbanding Al-Quran atau setanding dengan Al-Quran, jawapannya tidak akan ada sesiapa pun mampu melaksanakan
dan melakukannya. Tak ada siapa mampu. Cuma yang kedua ni agak payah sikit sebab kita tak dapat nampak melainkan kalau kita mendalami bahasa Arab. Sebab dalam bab ayat Quran ni dia ada seni-seni dia. Kalau macam bahasa Melayu dia ada pembayang dan maksud ke apa gitu, Al-Quran dia ada ilmu dia. Satu nama dia ilmu arud dan qafiyah. Arud dan qafiyah ni sangat ada lagi satu nama dia ilmu balaghah. Ada yang satu nama dia ilmu badi'. Ada yang lagi satu nama dia ilmu ma'ani. Macam-macam ada ilmu yang rahsia, tapi setelah kita mendalami bahasa Arab asas baru kita akan pergi ke peringkat tu, baru kita nampak, wih, rupanya macam ni patutlah orang memang tak boleh buat ayat macam Al-Quranul Karim. Baru kita perasanlah pada tu. Tapi dia agak makan masa yang agak panjang untuk kita nampak perkara tersebut. Tu perkara nombor 2, tak apa. Perkara yang ketiga, macam mana sifat dia mengalahkan. Apa saja penemuan-penemuan yang ditemui oleh sesiapa pun dalam hal apa pun, sekiranya benda itu yang dia temui faktanya, butirannya adalah benda yang bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, nescaya apa yang dia temui dan dia dapati dan dia jumpai dan dia yakini itu pasti hujungnya akan bertemu dengan satu kesimpulan bahawa benda itu totally salah. Totally akan salah. Kerana apa? Kerana sifat Quran tu dia mukjizat. Dia menceritakan perkara yang telah lalu dengan mengalahkan segala fakta. Dia menceritakan benda yang pada hari ini mengalahkan segala fakta, dan dia menceritakan perkara yang akan datang, perkara mengalahkan segala fakta. Jadi kalau ada orang buat penemuan-penemuan ataupun belum bertemu dengan apa-apa, nescaya dia akan mendapati akhirnya sekiranya fakta yang dia pegang itu bila bertentangan Quran, pasti dia akan menemui fakta yang dia dapat itu adalah salah. Sekiranya dia jumpa satu fakta itu bertepatan dengan apa yang ada dalam Quran, dia akan dapati bahawa Al-Quran lebih dahulu menerangkan tentang fakta yang benar itu sebelum dia jumpa secara alam realiti pada zamannya itu. Jadi maknanya Al-Quran ni kita akan katakan, ya Allah, pastinya Al-Quran tu memang adalah wahyu dari pencipta. Dia mengalahkan segala penemuan-penemuan manusia, apa pun tujuan untuk dibuktikan dalam apa jua bidang, Al-Quran mengalahkan dan menundukkan semuanya, bahawa pengakhiran, penghujung kepada sesuatu kemuncak kebenaran akan kita dapati semuanya dari Al-Quran. Jadi kalau kita tak sempat menemui pengalaman yang banyak dalam hidup, kalau kita tak nak melalui kesalahan-kesalahan yang banyak dalam hidup, adalah langkah pertama yang paling menyelamatkan kita ialah cepat-cepat menggarap ilmu dan penyelesaian-penyelesaian dalam Al-Quran sebelum menjalani kehidupan. Sekiranya, walaupun mungkin kita tidak dapat menggarap keseluruhan kefahaman dalam Al-Quran, namun apabila kita dapat memulakan langkah hidup dengan mengambil panduan secara pasti daripada Al-Quran, maka pegangan-pegangan kita membantu kita untuk melalui kehidupan dan mengatasi segala ujian dan cabaran yang ada dalam hidup. Jadi 3 sudut ini salah satu 3 daripada perkara yang boleh kita katakan sebagai i'jaz. I'jaz maknanya Quran itu menunjukkan betapa sifatnya mengalahkan. Mengalahkan. Tapi dia tidaklah mengalahkan dalam bentuk berlaga berlawan secara fizikal. Kalau berlawan secara fizikal dan dijisimkan nampak, maknanya macam Nabi Musa lah, munculkan ular besar, dapat telan, kan gitu kan? Jadi mengalahkan yang dari sudut Al-Quran, mengalahkan dari sudut ilmu, kefahaman, bacaan, kajian, penemuan. Sebab tu dia datang ketika orang dalam keadaan jahiliyah, jahil. Jahil baca, jahil faham, jahil hidup. Hidupnya macam binatang, perangainya macam binatang, makannya macam binatang, lebih buruk daripada binatang. Tapi Al-Quran datang memahamkan, memberikan keyakinan, dan di antara i'jaz Al-Quran ialah soal ilmu, kefahaman, penghayatan dan juga pengamatan. Sebab itulah Al-Quran mesti dipelajari, dan sebenarnya umat Islam diberikan penekanan tentang ilmu dan kefahaman bermula daripada ayat yang pertama lagi diturunkan dengan lafaz Iqra. Mengangkat manusia dengan darjat manusia dengan adanya ilmu pengetahuan. Jadi itulah yang dapat kita kongsikan dalam
sesi Gema Nur Iman pada pagi ini. Terima kasih dan saya sangat gembira dengan persoalan yang diketengahkan, menjadi perkongsian yang baik juga kepada yang lain. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan semua urusan kita pada hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dahulu, saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Jalan-jalan tetap. Amin. Sama-sama. Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Elin Aminin yang sudi bersama kita di kuliah subuh pada pagi ini. Mudah-mudahan kepada mereka yang diuji, Allah berikan dipermudahkan segala urusan mereka insya-Allah. Dan terima kasih juga kepada perkongsian ilmu pada pagi ini, iaitu daripada surah Taha daripada ayat 65. Jadi kita letakkan kebergantungan kita kepada Allah, iaitu perkara-perkara berkaitan dengan takdir dan ketentuan. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan ganjaran yang besar atas segala kesabaran yang kita tempuhi dan kita jadikan hamba yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan perkongsian ilmu bermanfaat dan jadikan ibrah dalam kehidupan kita insya-Allah. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, terima kasih kepada para jemaah yang sudi bersama pada pagi ini. Semoga Allah hiasi diri kita dengan ketakwaan. Allah anugerahkan nikmat yang melimpah ruah, ringankan langkah dalam kebaikan kita insya-Allah. Amin. Allahumma ya amin. Kuliah seterusnya, kuliah duha kita pada pukul 8.15 nanti bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari, iaitu dengan kitab biografi Rasulullah SAW. Teruskan bersama dengan kuliah-kuliah Gema Nur Iman. Kepada yang ada urusan, mudah-mudahan Allah permudahkan, ringankan langkah kita terus ke jalan kebaikan insya-Allah. Dan sebagai penutup kuliah, sebelum itu Gema Nur Iman juga tak lupa nak ucapkan sanah helwah kepada yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini. Mudah-mudahan beroleh keberkatan usia yang barakah, sentiasa dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai penutup, mohon Ustaz membimbing bacaan tasbih kafarah dan menutup dengan surah Al-As. Saya sudahi. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu. Terima kasih semua. Terima kasih.